Dan pastinya terima kasih atas perkongsian yang disampaikan. Dan pastinya Syafiqah, ini merupakan satu kesempatan yang sangat terbaiklah untuk kita berikan pada pagi ini. Khususnya esok merupakan satu sambutan yang sangat signifikan untuk buat negara kita. Iaitu sambutan Hari Tanah Sedunia. Jadi hari ini kita nak bersama dengan tetamu yang cukup istimewa di studio, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelarasan dan Operasi SPO, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Haji Muhammad Hanif Hassan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey. Seperti mana Munawar berikan sebentar tadi, esok merupakan sambutan Hari Tanah. Mungkin Datuk boleh mulakan mengenai latar belakang dan mengapa 27 Julai itu dipilih? Okey, tarikh, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat sikit dalam slot pada pagi ini. Actually, signifikan tarikh 27 Julai itu, yang pertama ialah 27 Julai itu adalah tarikh yang kita raikan untuk Hari Tanah Negara pada setiap tahun. Dan yang ketiga, 27 Julai 1896 itu adalah tarikh di mana Pesuruhjaya Tanah dan Galian Federated State yang pertama di Negeri Melayu Bersekutu yang telah dilantik pada 27 Julai 1896 itu. Dan Hari Tanah Negara ini juga telah mendapat mandat daripada Jemaah Menteri, iaitu Cabinet Approval pada tahun 2016. Jadi setiap tahun pada 27 hari bulan Julai ini akan diadakan Hari Tanah Negara ini lah. Okey, itu dia sedikitlah latar belakang berkenaan sambutan Hari Tanah Negara 2022. Betul. Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan juga bagaimana dari segi kepentingan, signifikan sambutan Hari Tanah Negara ini kepada pentadbiran tanah di negara kita, Datuk. Okey, actually kami di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan yang di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sebenarnya bertanggungjawab untuk menganjurkan Hari Tanah Negara ini bagi memberi pengiktirafan, penghargaan kepada sumbangan dan jasa baik serta pengembangan pentadbir tanah ni. Komuniti pentadbir tanah ni bagaikan satu keluarga yang mana ianya juga menjadi platform di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri berjumpa di kalangan pentadbir tanah ni untuk bertukar-tukar pandangan dan idea bagi memantapkan lagi urusan pengurusan dan pentadbiran tanah. Yang mana komuniti pentadbir tanah ni samalah seperti keluarga Malaysia jugalah, seperti mana yang telah diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Dr. Ismail Sabri Yaakob. Kita difahamkan sambutan Hari Tanah Negara 2022 ini merupakan sambutan kali ke-6. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan apakah perbezaan sambutan untuk kali ini, Datuk? Okey. Kali yang ke-6 ni sebenarnya kita pertama-tama kita bersyukurlah kerana kita hampir 2 tahun berada dalam fasa pandemik COVID dan juga MCO PKP. Dan kita tidak dapat mengadakan secara fizikal. Dan pada kali ini kita dapat mengadakan secara fizikal di mana kita dapat mengumpulkan lebih kurang 500 penyertaan termasuk dengan pentadbir tanah yang juga pada kali ini kita juga dapat menjadikan platform Hari Tanah Negara ini sebagai satu wadah di mana pentadbir tanah di peringkat kerajaan negeri dan juga persekutuan dapat bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar idea dan juga meningkatkan networking atau sharing of info. Jadi itulah antara yang kita rasakan pada kali ini yang kita dapat mengadakan secara fizikal yang mana lebih kata orang lebih konklusif lagi untuk kita berjumpa selain daripada sebelum ni kita berada dalam keadaan Zoom dan online dalam talian dalam talian. Sudah pastinya Datuk, berdasarkan penerangan yang diberikan oleh Datuk tadi, ianya akan disambut secara besar-besaran, secara fizikal, tidak seperti tahun-tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini. Jadi bagaimana dari segi pengisian programnya, Datuk? Kita difahamkan juga terdapat persidangan pentadbiran tanah. Jadi penerangan daripada Datuk. Okey, dari segi pengisian program ni sebagaimana biasa ianya terbagi kepada beberapa segmen. Yang pertama dia akan dirasmikan sambutan Tanah Negara ini oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tauhidin Hasan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, iaitu pada 31 Julai malam di Hotel Everly Putrajaya. Dan pada keesokan harinya adalah hari kejadian di mana persidangan itu akan diadakan pada 1 Ogos di Dewan Damansari 1 dan 2
Blok F8 Komplek F Putrajaya. Di mana pada persidangan yang tersebut akan diadakan juga pameran inovasi-inovasi pengurusan dan pentadbiran tanah yang terpilih. Dan bagi sesi tersebut juga akan diadakan sesi pembentangan kertas, iaitu 3 kertas kerja dan 1 plenary session. Yang mana the plenary session ni akan moderatekan oleh saya sendirilah. Di sebelah petang. Okay. Dan antara kertas yang akan kita bincangkan pada hari tersebut ialah kertas pertama, kalau boleh saya baca di sini, kerajaan digital, iaitu cabaran dan hala tuju oleh Unit Pembenahan Tadbiran dan Perancangan Bersama Malaysia mampu. Kertas pembentangan kedua ialah berkaitan dengan keselamatan, persejilan dan tanda tangan digital oleh SKMM. Kertas pembentangan ketiga, pelaksanaan tanah di PTG Perak, Pejabat Tanah dan Galian Perak. Dan sesi plenary ini adalah satu sesi yang mana kita akan membincangkan adakah negara bersedia menerima pentadbiran tanah elektronik sepenuhnya. Yang mana antara panelis dia terdiri daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan, JUPEM, Google, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak dan juga unit khas ni dalam Polis Diraja Malaysia yang berkaitan dengan scam land dan sebagainya. Okay. Kalau kita dengar apa yang Datuk katakan tadi, di antara kertas yang bakal dibentangkan banyak yang berkaitan dengan digital. Sama seperti tema tahun ini, jajaran pendigitalan tanah merentasi sepadan. Mungkin Datuk boleh terangkan mengenai tema tahun ini dan juga mengapa tema ini diangkat. Okey, antara sebab kita menengahkan jajaran pendigitalan tanah mesti sepadan ni, di mana ianya sangat berkait rapat dengan Sustainable Development Growth, SDG 11, iaitu yang dikatakan sebagai matlamat pembangunan mampan. Di mana kita lihat dari segi perundangan dan dasar sedia ada dalam pengurusan pentadbiran tanah ni memang dah kukuh, tetapi kita perlu untuk mengemaskini daripada semasa ke semasa. Jadi isu yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok, berlakunya satu ledakan teknologi atau pengembangan teknologi yang berkaitan dengan Internet of Things, big data, ataupun perkara-perkara berkaitan dengan artificial intelligence, yang mana dia sendiri telah mengubah landscape urusan seharian kita ni, di mana dalam kita membuat urusan ni semuanya terletak di hujung jari. Betul. Termasuklah urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan pengurusan pentadbiran tanah. Disebabkan oleh itu, kita seiring dengan ledakan teknologi ini, maka kita meletakkan tema jajaran penjajaran tanah Malaysia sepadan itu adalah sebagai salah satu gagasan kita. Dengan cara tak langsung kita dapat mengendengahkan isu-isu yang berkaitan dengan contactless, yang mana kita mengurangkan interaksi di kaunter. Kemudian kita dapat pada masa sama kita dapat meningkatkan kutipan hasil kerajaan negeri dan juga mengurangkan keterisan hasil, dan juga dapat pada masa yang sama berkongsi dengan rakyat di atas inovasi-inovasi baru dalam perkhidmatan tanah itu sendiri. Dari pihak Datuk sendiri, apa antara penambahbaikan, pembaharuan yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan bagi kita memastikan pembaharuan di sudut pentadbiran tanah kita untuk kekal relevan dengan peredaran masa, Datuk? It's a very good question. Sebenarnya kita di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ni, sebagai main regulatory body ni, telah mengambil beberapa inisiatif lah. Antara lainnya kita telah dalam proses untuk mengkaji dan juga meneliti beberapa perkara yang berada dalam kanun tanah negara itu, di mana kita nak meletakkan electronic framework ni sebagai asas kepada pengurusan dan pentadbiran tanah di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ke arah pendigitalan urusan pentadbiran tanah ni, di mana kita telah memperkenalkan elektronik tanah ataupun e-tanah. Di mana urusan sekarang ni tak perlu di kaunter, yang banyak kita boleh lakukan di rumah atau di mana saja di merata dunia ni, yang juga dapat mengurangkan kesesakan, tapi dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti pejabat tanah itu sendiri, di samping meningkatkan hasil kepada negara dan juga memberi banyak kepuasan kepada pelanggan dan merancangkan ekonomi dan ekosistem bisnes itu sendiri. Dan perkara ini juga telah diberi recognition oleh World Bank dalam Ease of Doing Business on Registering Property, dan juga pencapaian e-tanah ini telah memudahkan banyak urusan tanah. Iaitu sekarang ni kita kalau ikutkan di Pejabat Tanah Galian Wilayah Sultan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan,
dan juga Perak yang mana telah go live e-tanah kita sepenuh yang boleh kita gunakan daripada semasa ke semasa untuk kesan rakyat. Yang ketiga berkaitan dengan akta hak milik serata, yang mana serata ni lah berkaitan dengan berbilang tingkat dan sebagainya. Kita dalam proses untuk meminda dan mengkaji akta hak milik serata 1985 ni dalam proses penambahbaikan yang akan memberi banyak benefit juga kepada pengguna. Dan yang terakhir sekarang ni kita juga telah meminda undang-undang berkaitan harta pusaka kecil. Di mana JKPTG juga bertanggungjawab kepada bahagian pengurusan pusaka ni yang kita dah pinda nilai daripada 2 juta kepada 5 juta, yang mana undang-undang ni pun telah diperkenalkan oleh Yang Mulia Sebagai Kuning Tuan-tuanku pada awal tahun ini, dan ianya akan beri banyak manfaat lah dengan kos yang munasabah, insya-Allah. Dengan kerajaan keluarga Malaysia sekarang banyak pindaan yang dilakukan untuk memudah cara segala kerja dan juga proses untuk berkaitan dengan tanah ini. Sekali lagi kita nak ucapkan tahniah untuk sambutan Hari Tanah Negara 2022 yang akan disambut esok 27 Julai. Terima kasih banyak-banyak Datuk Haji Muhammad Hanif Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelesaian dan Operasi SPO, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih bagi Datuk. Terima kasih Datuk atas perkongsian pada pagi ini. Selepas ini penonton, selepas ini kita akan berbicara berkenaan program PPUM Care Run 2022. Tapi terlebih dahulu kita berehat seketika. Okey, terima kasih.